Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Yang hormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang hormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, adik-adik yang saya sayangi sekalian, sahabat handai jauh dan dekat, muslimin muslimat yang terdengar mau'izah ini, yang sudi mendengar mau'izah ini. Mudah-mudahan kita sekaliannya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini dapat lagi kita bernapas di atas muka bumi ini, dan mana yang dapat hidup di atas muka bumi ini. Allah beri lagi ruang waktu untuk kita bertemu dengan ahli keluarga kita pagi-pagi, bangun pagi, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati malam, dan kepadamu lah nanti kami akan kembali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita penghidupan, dapat bertemu anak isteri, ibu, ayah kita jika masih ada. Itulah syukur antara kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan pertama yang keluar dari mulut kita, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya suka nak mengambil atau membincangkan satu perkara yang penting bagi kita, dan selalu diberitahu oleh para ulama ataupun penceramah ataupun tok guru yang lain, dan juga sering kita mendengar tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil daripada kitab atau makalah yang dikumpulkan menjadi sebuah kitab yang disediakan, yang ditulis oleh mahasiswa anak-anak Kedah yang belajar di Universiti Mesir Al-Azhar, Universiti Azhar Mesir, Universiti Al-Azhar di Mesir. Saya ambil daripada catatan ataupun karangan mereka mahasiswa. Muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian,
kita melihat pada masyarakat kita pada hari ini, tak dapat kita nafikan kita hidup dalam keadaan yang bermacam-macam keadaan. Kita hidup dalam keadaan yang bermacam ragam. Alhamdulillah, jika kita duduk di kawasan persekitaran ataupun tempat kediaman atau lokasi kehidupan kita itu dalam masyarakat bi'ah, suasana persekitaran ini baik, alhamdulillah. Masyarakatnya hidup dalam keadaan yang harmoni, dalam masyarakat yang tidak ada melakukan kemaksiatan yang berlaku depan mata kita. Alhamdulillah, syukurlah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ditakdirkan kita duduk dalam masyarakat yang di sekelilingnya bi'ahnya yang penuh dengan perkara-perkara yang tak disenangi oleh hati kita, maka sudah pasti kehidupan kita tidak tenteram. Kita akan mengalami persekitaran itu. Kalau tak kita, orang. Kalau tak orang, mungkin kita. Sebab kita tak dapat lari. Kita mungkin merasa seronok, tenang, tenteram bagi yang duduk di kampung. Bangun pagi, kita boleh pergi sembahyang surau dan boleh pergi bekerja, dan masyarakat pun alhamdulillah. Kita duduk dalam keadaan yang lokasinya baik, tidak padat duduknya. Bayangkan setengah-setengah tempat yang duduk dalam keadaan yang bersesak-sesak. Dan kadang-kadang kita lihat dalam akhbar dan sebagainya, dalam media massa, persekitarannya pula dalam keadaan yang bermacam-macam ragam. Yang kita lihat pun dalam keadaan yang, bolehkah aku duduk jika aku duduk dalam macam keadaan tempat macam itu? Duduk tu boleh, tapi tenteramkah jiwaku jika begitu keadaan? Dalam keadaan yang penuh ada maksiatnya, kedai judinya tepi rumah, kita duduk di atas, bawahnya kedai judi. Contohlah, rumah di atas bangunan, kita duduk di atas tingkat tingkat atas, bawah tu kedai minuman keras, minuman haram. Jadi setiap hari kita melihat suasana yang seperti itu, maka sudah pasti bagi jiwa orang yang beriman, dia tidak tenteram. Sebab itu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sekalian, dahulu orang tua-tua berpesan, jika hendak kita nak duduk satu tempat, pertama kita pastikan kita duduk dalam persekitaran yang baik, mana jiran-jiran yang baik, suasana bi'ah, persekitaran yang baik. Di situ kita boleh menetap. Nak beli rumah ke, nak sewa ke, boleh. Itu orang tua dia bagus, dia buat kecaman. Dan memang bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW. Walaupun hadis taklah kata begini ni macam tu, tapi secara umumnya kefahamannya tak salah daripada mafhum hadis yang lain. Sama maksud dia. Kedua, dekat dengan masjid atau surau kalau nak beli ataupun nak menetap. Dekat dengan masjid atau surau. Yang kedua lagi tadi, tempat tu, bi'ah tu, suasana tu tidak menyakitkan mata kita. Menyakitkan mata kita itu melihat keadaan yang tak elok di sekeliling. Bangun pagi melihat keadaan yang tak elok, tak seronok. Maksiat dah maksud saya, maksiat. Maksiat ni bukan mestinya
membunuh dan sebagainya. Tidak. Akhlak perangai manusia ataupun secara kehidupan manusia yang tidak mengikut kehendak syariat, halal haram tidak dikira, maka berlaku depan mata. Macam mana kita nak duduk dalam persekitaran yang seperti itu? Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa dia sebelum menjadi nabi, dilantik menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jarang duduk di rumah. Lalu masa itu dia sudah berkahwin. Masa itu dia sudah berkahwin. Dia duduk di Gua Hira. Sebab apa? Sebab dia tak boleh lihat dalam keadaan bi'ah, suasana masyarakat jahiliah yang ada di sekeliling tempat kediaman dia itu, tempat duduk dia itu, kediaman dia itu, melakukan maksiat depan mata dia. Dengan minum araknya, dengan berjudinya, bahkan berlaku sana pergaduhan. Sebab orang Arab ni dengan kisah sikit-sikit bergaduh dan menjadi tabiat mereka. Jadi menjadikan jiwa Nabi, menjadikan jiwa Muhammad tidak tenang. Pada masa itu belum lagi dia jadi Nabi. Dia bangun pagi, buka pintu, tengok. Tak tenang. Dia minta kebenaran kepada Khadijah untuk dia nak pergi ke Gua Hira, nak duduk di sana, nak tenangkan diri di sana. Khadijah kata, tak apa, pergilah wahai suamiku yang kusayang. Khadijah hantar makanan. Tengah hari itu hantar makanan. Bayangkan seorang perempuan. Saya tak pernah pergilah ke Mekah ni lagi. Tak sampai lagi. Tapi Gua Hira tu tinggi juga. Gua Hira tu tinggi juga. Dia duduk di atas bukit Jabal Nur. Jika saya silap, tak maaf. Dia duduk di atas bukit Jabal Nur. Gua Hira tu tinggi. Kalau umur 50 tahun nak pergi naik ni, lenguh letut juga. Hanya tengok ke bawah ya. Kalau orang pergi ke Mekah ni, tengok ke bawah. Kecuali yang muda-muda, dia boleh naik. Tinggilah juga. Tapi Khadijah mampu bawa makanan untuk suaminya yang tercinta. Naik turun, kemudian hantar, naik turun. Bukan sehari, berbulan. Naik turun itu. Tapi Khadijah atas kasih sayang dari suaminya, sebab dia tahu suaminya tak boleh tengok dengan keadaan masyarakat jahiliah yang duduk di persekitaran mereka itu. Bangun pagi, kita macam kita lah, bangun pagi, buka pintu, tengok ada belaga ayam rumah kita depan rumah. Lawan sabung ayam depan rumah. Adakah kita boleh duduk dalam keadaan macam itu? Buka pintu, tengok duduk bergaduh depan rumah. Buka pintu, dia tengok kalau ada kedai sebelah, orang duk minum, kedai mabuk di kedai. Kemudian kita bangun lagi, kita tengok duk beratok di kedai judi, nak tikam nombor. Bolehkah kita duduk dalam keadaan seperti itu? Dan akan mempengaruhi jiwa kita. Pasti akan mempengaruhi jiwa kita. Anak-anak kita nanti anak-anak kita nanti akan terikut. Akan menjadi satu masalah bagi mereka. Bukan terikut apa, akan jadi satu konflik dalam jiwa mereka. Sebab itu kita nak cari rumah, carilah persekitaran yang baik. Dan kalau boleh lagi berjiran dengan orang baik, alhamdulillah. Kalau tak dapat berjiran dengan orang ni pun, kita tak tahu cara jiran kita duduk dalam persekitaran suasana yang baik.
dan dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid atau surau. Ini pesanan orang tua dulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada hari ini masalah gejala sosial seperti kes zina, kes minum arak, bunuh, sumbang mahram dan sebagainya berlaku. Benda ni bukan boleh ditutup lagi, benda ni berlaku dalam masyarakat. Ada dalam media massa. Bukan nak dikatakan satu tuduhan, satu fitnah, berlaku. Cuma mungkin tak berlaku kepada kita, tak berlaku tempat kita, tapi berlaku dalam masyarakat. Dunia ni tak kira lah, kita macam dalam negara kita. Sedang. Dalam dunia tu yang lagi dahsyat lah. Dalam negara kita berlaku. Mungkin juga berlaku dalam negeri kita tak tahu. Tapi kita cakap dalam negara sebab lebih luas lagi skop dia. Apakah kita semua kita sedar mengapa perkara ini berlaku? Mengapa perkara yang sebegini berlaku? Kerana perkara ini juga telah berlaku di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah telah berlaku perkara-perkara seperti ini. Minum arak dengan judinya, dengan sifat bunuh-membunuhnya. Telah berlaku bunuh dirinya. Zaman jahiliyah telah berlaku buang anaknya. Telah berlaku zaman jahiliyah. Sekarang zaman jahiliyah itu telah berlalu. Rasulullah SAW lahir dalam zaman jahiliyah. Dia telah membuang kejahilan itu. Masyarakat jahiliyah tidak ada lagi. Selepas Nabi Muhammad SAW dilantik Nabi, Nabi telah buang sifat jahiliyah yang ada itu. Sifat penyembahan berhala, sifat minum arak, sifat berjudi, tidak ada lagi pada zaman Rasulullah SAW. Sebab itu dikatakan telah sempurna hari ini agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah sempurna agama kamu. Aku telah selesaikan tugasku sebagai Rasul. Baru dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab misinya datang ke dunia ini telah selesai. Dia wakil Allah, Rasul Allah, dihantar ke dunia ini untuk mengajar manusia, mengajak manusia, mendidik manusia, menterbiah manusia daripada benda tak baik kepada baik, dan untuk nak mengenal Tuhan serta nak mengajar manusia ke mana manusia nak pergi selepas ini. Ini datangnya Nabi Muhammad SAW ke atas muka bumi ini sebagai menyambung tugas-tugas Nabi-Nabi yang lain. Termasuk juga Nabi-Nabi yang lain. Sama tugas mereka. An ya'budullah. Tugas mereka ialah mengajak manusia menyembah Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi perkara-perkara yang taghut. Taghut ni ialah perkara yang melampaui batas. Itu makna taghut. Taghut ialah tagha, dari asal perkataan tagha. Taghut makna perkataan makna dia yang melampaui batas. Itu tugas Nabi. Walaqad ba'asna likulli ummatin rasulan an ya'budullah. Sesungguhnya kami diutuskan pada setiap umat itu, fi kulli ummatin rasulan, setiap umat itu aku hantar rasul, kata Allah. Kami, yakni Allah, hantar rasul pada setiap umat. Bahasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Rasul? An ya'budullah. Supaya mereka menyembah diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, mentaati perintah Allah, mentaati syariat Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi perkara-perkara yang melampaui batas.
yakni melampaui batas-batas agama, melanggar sempadan-sempadan agama. Itu tugas Rasul. Perkara-perkara jahiliah ini telah dibuang semua. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketika turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh, turun ayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab asal orang jahiliah dulu, sifat orang jahiliah dan awal permulaan Islam, awal permulaan Islam, arak itu masih ada. Dan boleh diminum. Dulu awal permulaan Islam, awal permulaan Islam boleh minum arak. Arak ni dari anggur. Kita dalam syurga nanti pun ada disebut arak. Disediakan arak. Tapi bukan arak macam dunia ni. Tidak. Jangan kita macam arak dunia ni. Tidak. Awal permulaan Islam itu, arak dibenarkan. Belum lagi diharamkan. Arak ni diharamkan pada beberapa peringkat. 3 peringkat. Boleh minum. Tapi ketika semayang, nak mendekati semayang, tinggal. Jangan minum. Lepas itu boleh balik. Sebab dah menjadi amalan berkurun minum arak ni. Dia buat daripada anggur-anggur yang elok-elok, yang kadang-kadang bukanlah dia tak memabukkan, dia tak campur apa-apa, tapi nama tu arak. Nama tu arak. Tapi kita bila sebut arak ni, kita mabuk lah. Awal Islam itu amalan mereka. Rasulullah nak buang benda tu tak boleh. Sebab benda tu dah sebati dengan jiwa mereka. Islam ni cantik dakwah dia. Minum. Tapi bahasa semayang, angka awal, jangan. Mula-mula jangan minum berlebihan. Minum sekadarnya saja. Kemudian jangan ketika kamu nak, ada sahabat mengatakan bahawa ada seorang sahabat lain ketika menjadi imam, dia baca ayat silap. Dia terbaca silap ayat. Kalau sebelum itu dia minum. Jadi dia dalam minum tu mungkin dia terlupa, adalah gangguan-gangguan pada fikiran, terlupa ayat Quran yang dia baca. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahawa bila dekat dengan nak semayang, jangan minum. Lepas semayang, minum. Tak apa. Masa awal, Rasulullah tak drastik terus haram. Boleh buat Rasulullah buat terus haram. Terus. Tak, bukan begitu dakwah Islam. Kita ambil dakwah Islam ni cara hikmah. Nak ubah orang ni bukan terus direct. Contoh daripada dia tak menutup aurat, suruh dia tutup aurat. Tak payah suruh pakai baju yang kita kata macam muslimah, tak payah. Nak pakai seluar macam biasa pun pakai, tak salah pakai seluar. Tapi jangan ketat. Seluar yang longgar, yang jangan menampakkan bentuk badan. Cuma tutup aurat saja. Tutup rambut. Tutup kepala tu. Nak pakai pakaian macam biasa tu pakailah. Cuma seluar tu pakai, tapi cuma bagi longgar sikit. Hikmah. Taklah terus tutup macam pakai purda contoh, atau pakai jubah macam nak menunjuk bahawa ni menekan dia suruh pakai pakaian muslimah yang seperti mana orang-orang setengah-setengah pakai tu. Tak boleh. Dia dakwah ni banyak cara. Hikmah tu kena ada. Perubahan itu perlahan-lahan. Tutup kepala pun alhamdulillah. Sebelum ni dia tak pernah tutup kepala dia. Alhamdulillah sudah tudung kepala dia. Itu satu dah peringkat yang berjaya. Dia selama ni dia tak pernah semayang. Kita ajak dia semayang. Dia kata tak boleh nak semayang. Kita ajak dia semayang.
Ni, tak boleh, tak apa, kamu tak boleh semayang mai ikut ustaz atau ustazah, semayang ikut ustazah. Tak. Semayang ikut ustaz belakang, ustaz jadi imam. Saya tak nak songkok lah ustaz. Tak apa, tak nak songkok pun tak apa, semayang ikut. Tak perlu songkok-songkok. Sebab itu sunat saja. Lama-lama kita jadi pelan-pelan. Kita pakai songkok lebih baik. Kita pakai pakaian yang bersih lagi baik. Bersih ni maksudnya pakaian yang cantik, putih, bersih. Ataupun tak putih pun kita pakaian yang elok lah. Sebab kita nak menghadap Tuhan. Baru kita dakwah pelan-pelan. Baru kita ajak dia sikit. Jangan kita terus paksa dia, menekan dia, ataupun kita beri satu benda yang menyusahkan dia. Islam ini amat dia ada peringkat-peringkat dia. Dalam dakwah ini dia ada peringkat-peringkat dia. Sebab tu bila turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab, ini peringkat dah Allah haram terus. Dari peringkat sikit-sikit, tak semayang, masa semayang jangan minum. Sebab ada yang orang lupa masa semayang tu kerana minum arak ni. Kemudian sampai satu peringkat Allah haram terus. Bila haram terus, sahabat-sahabat pulang ke rumah. Banyak sahabat-sahabat pulang ke rumah. Tuang arak. Tuang arak. Ya Allah turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib dan sebagainya itu, arak, judi, tenung nasib dan penyembahan berhala itu rijsum min amali syaitan, adalah amalan yang keji daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, hendaklah kamu jauh. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, tenung nasib, main judi, minum arak, adalah daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Amalan syaitan, keji. Lalu sahabat-sahabat pulang. Bila sahabat-sahabat pulang, mereka buat apa? Mereka tuang tong-tong yang ada di rumah mereka itu, tong-tong arak tu. Mereka simpan arak. Petuang tong-tong arak tu. Sehingga dikatakan arak mengalir di tanah tu, menjadikan macam, kita kata macam hujan mai lah, macam nak banjir tak banjir tu, turun. Sebab pakat-pakat tuang setiap rumah, hingga membasahi tanah-tanah dengan arak-arak tuang. Ada yang kata kenapa kita tuang? Ada yang kata kenapa kita tuang arak-arak ini? Minum dulu, lepas ni kita jangan minum dah. Atau kita simpan. Tak payah minum, kita tuang, tak kita simpan saja. Yang ada sikit ni kita minum, lepas tu kita tuang. Yang ada sikit-sikit ni kita minum, lepas tu kita tuang, jangan minum dah. Dia kata apa? Demi Allah, bila Allah turunkan ayat itu, kami tak mau dah. Atau ada yang kata kenapa tak jual? Ada yang kata kenapa tak jual arak-arak ni pada orang-orang yang bukan Islam? Sebab bukan-bukan Islam pun masih ada di Mekah. Kenapa tak jual? Kenapa tak jual pada orang bukan Islam dapat duit? Demi Allah, bila Rasul Allah haramkan, bila Rasulullah beritahu haram, kami tuang. Bukan masalah duit. Kami tak mau lagi benda ni kami lakukan. Ini sifat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bila suatu perkara yang Allah haramkan, bila Rasulullah SAW perintahkan, mereka lakukan. Kalau kita kata jual lah pada orang yang bukan Islam. Tak, mereka tidak. Segala perkara yang Allah haramkan,
mereka tidak buat jual beli lagi. Bukan nak minum, jual beli pun mereka tak mahu. Nak minum telah lah, lagi mereka tak mahu. Segala perbuatan jahiliah yang berlaku dulu tu sekarang masih berlaku. Buang anak masih berlaku. Minum arak masih berlaku. Itu amalan jahiliah dulu, masih ada. Saki-bakinya itu. Bunuh anak, ada. Kadang tinggal anak di surau, tinggal anak di masjid. Tinggal anak, kadang-kadang kita sedih tengok di tong sampah. Jumpa di tong sampah, sangkut di plastik. Gantung. Yang sedih lagi dengan botol susunya, letakkan botol susunya di masjid tu, jumpa dengan botol susu dia letakkan di tepi bayi tu, budak tu. Dibuang. Dan macam-macam lagi lah kalau kita tuan-tuan lebih faham. Arab jahiliah dulu bunuh anak ketika anak dia dilahirkan. Arab jahiliah dulu bila lahir anak, jika lahir anak perempuan, dibunuh. Ini sifat jahiliah yang tak dapat kita fikir kenapa sampai begitu sekali sifat jahiliah mereka, kejahilan mereka. Mereka bunuh jika lahir anak perempuan. Jika lahir anak lelaki, masuk anak. Bagi mereka, anak perempuan itu malang bagi mereka. Padahal mereka juga lahir daripada seorang perempuan. Yang melahirkan mereka adalah ibu mereka, seorang perempuan. Tapi bila lahir anak perempuan, mereka bunuh. Inilah kata otak mereka, fikiran mereka sudah ditenggelamkan oleh sifat kegelapan, sifat kejahilan yang begitu mendalam. Yang dikatakan Arab jahiliah ni. Nak bunuh-bunuh gitu ya. Bunuh gitu ya. Bergaduh sikit kadang-kadang bunuh. Arak minum. Arak minum ni bukan dalam, kadang-kadang ada bukan dalam gelas. Mereka minum di dalam tengkorak kepala manusia. Minum dalam tengkorak kepala manusia tu. Nak tunjuk hebatnya mereka tu. Minum ke tengkorak manusia, kepala itu dijadikan itu sebagai tempat minuman mereka. Nak menunjuk kata hebatnya mereka. Nak tunjuk kata kehebatan jahilah mereka itu. Tapi dalam pembunuhan anak, mereka bunuh ketika lahir. Zalim. Lahir tengok-tengok perempuan, bunuh. Pergi tanam. Ada yang katakan tanam hidup-hidup. Ada yang kata dibunuh. Macam-macam cara lah. Asalkan anak itu tidak hidup lagi. Kalau lelaki, lepas seronok. Kita sekarang berlaku. Kadang-kadang teruk kita ini kadang-kadang sebelum anak itu lahir lagi pun kadang-kadang kita dah bunuh dah. Kadang-kadang. Tanpa satu sebab. Bukan masalah kesihatan. Kadang-kadang bimbang kata kalau lahir ni nanti rezeki kita ni anak dah ramai. Mengandung ni, perut dah mengandung 7, 8, 4, 5 bulan. Kita ni anak dah ramai, kalau lahir nanti takutlah rezeki kita ni macam mana nak cari makan ni. Kita yang ada ni pun tak mampu dah ni. Takut anak ni lahir lagi nanti akan membawa rezeki kita semakin susah. Dibunuhnya anak itu sebelum lahir lagi. Ditelannya ubat. Bunuh anak dalam perut. Kadang-kadang kalau dah lahir ni anak ni, nanti kita nak kerja macam mana? Dah budak itu kalau sudah ada janin, ada bergerak, dah sudah jadi dah jadi lembaga,
bentuk lembaga, haram kita bunuh dia. Dia dalam perut tu dia bentuk dia janin daripada bentuk mudghah, daripada berubah satu peringkat. Bila satu peringkat dia kata nanti lahir nanti kita nak kerja susah apa semua, makan ubat. Ini semua dulu macam dulu tu panggil, zaman saya kecil dulu dipanggil apa? Perancang keluarga. Kalau tak ada apa lagi tak masalah. Makan sebelum ada apa-apa tak masalah. Sebelum lagi kita ada apa-apa terjadi dalam perut kita itu, tak jadi ketul-ketul apa nama, tak jadi lagi lembaga dalam budak tu, tak ada lagi janin-janin tu, tak apa. Tu pun sebenarnya tak boleh. Tapi taklah sezalim kita bunuh anak yang ada dalam perut dengan menelan ubat atau pergi buang. Arab Jahiliyah tak pernah buat macam tu. Kita tak apalah kalau ulas panjang. Di akhirat nanti jawablah. Sebab setiap bayi yang lahir itu Allah tentukan rezeki dia. Setiap bayi yang lahir Allah tentukan rezeki. Bukan kita yang tentukan rezeki anak-anak kita ni, bukan. Allah bagi dah setiap orang tu ada rezeki dia. Masuk kita Allah bagikan rezeki, isteri kita Allah bagikan rezeki, anak kita pun ada rezeki dia. Hatta ulat dalam batu pun ada rezeki dia. Tiba-tiba kita mengatakan bahawa dengan lahir anak ini akan menyempitkan rezeki kita, akan menyusahkan hidup kita. Jawab di hari akhirat kalau tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat dia telah membunuh anak dalam perut. Sebab tu skip pancang keluarga tu telah zaman dulu telah diharamkan. Kecuali kalau kita sakit lain. Doktor kata tak boleh sebab begini, tak apa. Ini kita merancang sendiri. Tanpa nasihat siapa. Itu pun nasihat dari doktor, pakar yang Islam. Bukan nasihat pakar yang bukan Islam. Nasihat pakar yang bukan Islam dia tak tahu haram atau tak haram ni. Dia tak tahu. Pakar yang Islam, tanya pendapat dia. Masalah kesihatan kita apa semua masalah. Itu dibolehkan mengikut ulama. Islam ni dia luas. Islam ni bukan dia menyusahkan, tapi kita kadang-kadang buat satu perkara mengikut hawa nafsu kita. Semua ni berlaku. Kemudian Allah sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini kita dengar, lalu kita hafal dah ayat ni. Tujuan kehidupan kita jelas, iaitu semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam aspek kehidupan kita. Dalam aspek muamalahnya, jual belinya, munakahatnya, nikah kahwinnya, dan juga jinayatnya. Semua Allah aturkan. Lengkap dalam kehidupan kita. Hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah, Allah atur dah. Wa hablum minan nas. Hubungan kita sama manusia, Allah atur dah. Namun begitu, akibat daripada kelalaian manusia itu sendiri, kealpaan dari manusia, kadang-kadang manusia itu melanggar batas-batas larangan Allah dengan melakukan dosa kepada Allah. Sama ada dosa itu dianggap sebagai dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa ada dua, dosa kecil dan dosa besar. Kadang-kadang manusia terlanggar. Melanggar ataupun terlanggar. Terlanggar tu kita tak sengaja. Kalau melanggar itu kita sengaja. Tak sengaja pun kita taubat. Hak sengaja lagilah kita kena taubat.
kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mati. Setiap hari kita kena taubat kepada Allah sebab kita nak mati tak tahu bila masa. Setiap jantung, setiap tarikan nafas kita keluar, kita belum pasti kita dapat menarik nafas kita kembali. Kita keluarkan nafas kita, bila kita belum tentu kita dapat sedut nafas kita masuk balik dalam badan. Belum tentu jika tak izin, jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu taala, kematian boleh berlaku. Orang sakit jantung tu kadang-kadang tiba-tiba dia jatuh. Tiba-tiba dia jatuh. Maknanya dia sudah habis rezeki dia. Rezeki dia daripada segi nyawa dia tu tak ada dah. Udara dia tu dia nak sedut tak boleh dah. Habis dah rezeki dia. Udara ni pun rezeki. Jangan itu. Udara ni pun rezeki. Pernafasan ini rezeki. Kita lihat sekarang ni lah penyakit-penyakit COVID apa semua ni. Pernafasan yang lemah. Jenitan jantung yang lemah. Mereka berada dalam peringkat yang kronik lah. Dah lemah dia punya denyutan jantung dia, nadi dia lemah. Akhirnya terpaksa ditidurkan. Saya terbaca baru-baru ini, masa sikit. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Saya terbaca baru ni, ada dua orang, satu orang lelaki, satu orang perempuan. Yang lelaki tu seorang peguam, tak silap. Dia kata dia macam hidup kembali. Dia ditidurkan. COVID lah ni. COVID yang kita tahu pangkat yang kronik. Step yang mungkin step yang keempat, kelima, keempat lah begitu. Yang paling ni lah. Yang paling kita kata kronik lah. Terpaksa ditidurkan. Lebih kurang 2 minggu ditidurkan. Tak boleh nak buat apa dah. Macam dia dimatikan dah. Ditidurkan tu macam dia dimatikan dah. Sebab dia lemah. Dia punya tenaga sudah ada, pernafasan dia sudah ada, nadi dia sudah lemah, ditidurkan. Biasanya orang yang ditidurkan ini adat lah. Segi hukumnya Allah yang umur ni Allah tentukan. Segi adatnya susah. Segi perubatan ni kata nak sembuh susah kalau ditidurkan. Tapi dengan izin Allah boleh sembuh. Semua ni dengan izin Allah. Tapi adat kata begitu. Dia ditidurkan, dia kata sebelum saya ditidurkan, saya dah panggil ayah saya bercakap dengan ayah mak saya dah bagi tahu yang lelaki ni. Yang peguam ni. Baru saja berlaku dalam seminggu 2 sudah. Berita ini. Dia sudah bagi tahu ayah dia bagi cakap dengan mak dia, minta maaf apa semua, dan bagi tahu ke ayah dia, mak dia, keluarga dia, kalau dia mati, bawa dia. Ayah dia meninggal. Ayah dia dah meninggal dah. Dia beritahu kat mak dia, ke keluarga dia, kalau dia mati, simpanlah kubur dia di sebelah kubur ayah dia. Sebab dia nak ditidurkan. Doktor nasihat dia ditidurkan. Lalu dia kata sebelum dia ditidurkan itu, dia dah qiyam tangan. Dia qiyam tangan macam orang sembahyang. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia qiyam tangan macam orang sembahyang tu. Lalu ditidurkan. 2 minggu, lebih kurang 2 minggu. Baru dia sedar. Tiba-tiba dia kata dia sedar. Dia sedar-sedar tu dia kata macam mati hidup kembali, seolah begitu. Dan yang paling saya terkesan, dia kata saya tak akan sia-sia dah peluang kedua yang Allah berikan ini. Kehidupan yang Allah berikan pada dia kali kedua ini, dia tak akan sia-sia dah peluang yang ada. Dia akan gunakan sebaik-baiknya. Sebab dia tahu dah penyakit dia itu sebenarnya boleh bawa kepada kematian, tapi dengan izin Allah, Allah bagi peluang kepada dia, dan dia tak akan sia-sia dah peluang kedua yang Allah bagikan. Bayangkan tuan-tuan.
Yang perempuan tadi, dia dah menyerah kalah, dia kata. Seorang perempuan pula. Dia menyerah kalah dengan penyakit ni. Dan dia beritahu pada doktor yang merawat dia kata, pergilah doktor, pergi berubat orang lain yang lebih mungkin kurang daripada saya, yang ada harapan. Yang ada harapan untuk sembuh. Saya tak sebut mati. Yang ada, saya tak sebut apa teman-teman ni. Mati ni kerja Allah. Sakit berat dari mana pun, mati ni saya tak mahu sebut. Sebab itu hak Allah. Kadang tak mati juga. Sihat mati juga. Tapi dia kata, pergilah yang ada harapan untuk sembuh. Tinggalkanlah saya. Saya memang ni segi adat kata saya ni, kita kata macam payah nak sembuh dah. Begitu. Nak menunggu kematiannya lah. Seolah begitu. Nak menunggu kematian. Tapi doktor tu bagus. Dia kata, jangan kamu menyerah kalah. Semangat. Semangat diri kamu. Kamu kena semangat. Akhirnya dia dengar nasihat doktor tadi. Walaupun dia suruh doktor tu abaikan dia. Dia dengar nasihat doktor tadi. Doktor tu bagi semangat dekat dia. Bagusnya doktor tu. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah Allah beri berkat, rahmat dari dia. Dia kata, jangan kita lemah semangat. Jangan. Kita jangan lemah. Beri kuat semangat untuk kita hidup ni. Lalu dia pun terima dan dia pun ditidurkan. Akhirnya lebih kurang 2 minggu begitu jugalah, lebih kurangnya. Saya pun terlupa ingat dah. Sedar. Dan dia rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terhingga. Di tidur ni tuan-tuan dan perempuan, kalau kita lihat kes, tidur ni tidur terus. Kebanyakannya tidur terus meninggal. Kebanyakan kes COVID ni. Kalau kata ditidurkan, kebanyakan bila tidur tu meninggal. Adat kata. Hukum tak kata, ni adat kata meninggal. Itu nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ada ini, yang Allah, sebab tu dikatakan pernafasan, itu segi pernafasan. Tak boleh bernafas, lemah nafas, nadi. Kita ni alhamdulillah bernafas. Allah bagi ruang untuk kita bernafas. Peluang untuk hidup. Tapi kita tak bersyukur kepada Allah SWT, melanggar lagi batas-batas larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tidak taubatnya, dengan tidak melakukan penyembahan diri kepada Allah SWT, dengan meninggalkan ibadat wajibnya, sembahyangnya dan sebagainya. Jadi macam manalah di akhirat nanti kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di dunia ini pun kalau orang tanya kita, kalau kita tanya diri kita sendiri pun kita dapat nilai dah. Layak atau tidak layak untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melakukan maksiat. Justru itu kita patut kita merenung kembali dalam diary kehidupan kita yang masih berbaki ini. Jika kita melakukan, dan memang ada kesalahan. Setiap manusia ada kesalahan. Termasuk diri saya, termasuk ahli keluarga saya, semua ada kesalahan. Sebab kita bukan manusia, kita manusia yang bukan maksum. Kita tak sunyi daripada melakukan dosa dan silap, salah, dosa, lupa. Itu tabiat kita, fitrah kita. Tapi Allah bagi peluang taubat, istighfar. Jangan kita lupa istighfar. Astaghfirullahalazim. Jangan lupa. Saya ulang beberapa kali, jangan lupa. Sekurang-kurangnya 70 kali ataupun 100 kali sehari. Nabi tak ada dosa pun 70 kali, dan ada kata 100 kali. Itu dia tidak ada dosa. Kita
patut lebih daripada itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah At-Tahrim ayat 8. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha. Yang dikatakan taubat nasuha ini ialah kembali mendekatkan diri kepada Allah setelah kita jauh daripadanya. Itu dia katakan taubat. Yang kata definisi taubat ni itu kita kembali mendekatkan diri kepada Allah setelah kita jauh daripadanya. Itu kita menjauhi dosa, kita melakukan dosa. Kita sebelum ini kita lakukan dosa kepada Allah. Belum kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu dinamakan taubat. Allah menggambarkan macam apa? Orang-orang yang beriman adalah mereka melakukan amalan. Allah menggambarkan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang melakukan amalan kebaikan serta meninggalkan keburukan. Itu orang beriman. Yang dikatakan beriman, orang yang melakukan kebaikan dan meninggal keburukan. Itu orang beriman. Mereka adalah golongan yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu dikatakan orang yang beriman. Tidak menyeru selain daripada Allah, tidak menyeru manusia selain mengajak manusia beriman kepada Allah. Mereka tidak membunuh jiwa-jiwa yang telah diharamkan oleh Allah. Mereka tidak membunuh jiwa-jiwa manusia. Itu dikatakan orang yang beriman. Dan mereka juga tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar seperti zina dan sebagainya. Itu dikatakan orang yang beriman. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Allah firman dalam Quran. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang selain bersama-sama Allah. Mereka tak syirik kepada Allah. Mereka menyembah Allah dan mereka tidak menyembah selain kepada Allah. Ini orang beriman. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Tidak membunuh jiwa. Tidak membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Kecuali dengan jalan yang hak. Jalan yang benar. Kita nak dibunuh, kita nak diancam. Itu kita boleh. Dibenarkan. Orang datang nak membunuh kita, menyerang kita tanpa ada sebab. Datang nak merompak rumah kita atau sebagainya, nak mengancam anak isteri kita. Pada peringkat itu kita boleh. Dia nak mengancam kita, nak membunuh, kita boleh lawan pada masa itu. Jika ditakdirkan dia terbunuh kerana kita tidak berdosa. Sebab untuk kebenaran, hak menjaga. Dan jika kita terbunuh pada masa itu, kita syahid. Dan jika kita yang terbunuh, kita yang mati kata masa itu, kita mati syahid untuk nak menjaga keluarga, maruah keluarga, syahid. Itu kita boleh. Tapi nak bunuh sama-sama saya saja ni tak boleh. Kerana nak nak menyerang sebuah negara, kita bunuh habis rakyat dia. Kita bakar rumah-rumah. Itu haram. Ini berlaku. Berlaku zaman sekarang. Negara-negara, tengok negara dia menyerang ni, dia bom habis. Bom-bom atom tu dia hantar tu daripada negara ni ke negara tu. Dia tak tahu tuju ke mana. Dia hantar ya, dia hantar bom dia. Bom jatuh ke mana tak tahu. Kadang-kadang jatuh atas rumah bom orang. Mati beribu-ribu orang. Membunuh jiwa manusia yang tak berdosa. Itu dosa besar. Tak tahulah di hari akhirat nanti macam mana. Ini yang berlaku negara-negara yang dilakukan oleh Zionis Israel.
hantar bom. Itulah yang dikatakan sekarang ini jahiliah tu masih ada. Dulu jahiliah dulu berperang berdepan. Dulu jahiliah dulu kalau nak lawan berdepan, seorang sama seorang. Orang ni tak masuk campur, tengok aja. Sekarang mereka jahiliah sekarang bunuh tanpa tengok orang. Siapa yang mati sana pun kita tak tahu. Beribu orang mati. Yang menghantar bom ni duduk tempat lain, duduk seronok tempat lain. Saki-baki jahiliah itu masih ada. Kadang-kadang lebih teruk lagi sifat perangai itu. Dan tidak pula berzina, wala yaznun, dan mereka tidak berzina, orang beriman ini. Dan sesiapa yang melakukan demikian, kata Allah, akan mendapat balasan dosanya. Mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa besar, mereka akan mendapat balasan dosanya. Mereka nak jika mereka membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kemudian mereka menyembah satu lain, itu lagi lah disyirik, lagi besar dosa dia, tak diampun. Bagi orang yang buat benda yang tak baik pula akan mendapat balasan dosanya. Yang tak buat dapat balasan pahalanya. Bahkan akan digandakan baginya azab siksa pada hari kiamat. Bagi orang yang melakukan dosa besar tanpa bertaubat kepada Allah, akan digandakan azab siksa pada hari kiamat. Ganda. Kalau sakit 70 kali jadi 140 kali sakit dia. Dan dia pula akan kekal dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Dia hidup dalam keadaan hina, tak dipandang di hari akhirat. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dosa yang dilakukan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu taala pada hari akhirat dengan azab yang pedih, dan setelah digandakan bukan hanya sehari demi sehari, bukan bulan maupun tahun demi tahun, bukan. Bahkan mereka kekal dalamnya dengan penuh kehinaan, kekal dalamnya itu. Bukan kata handuk sebulan saja, handuk 2 bulan, tak ada. Tak ada tarikh. Kita masuk penjara di dunia ini ada tarikh. 2 bulan, sebulan, setahun. Lepas itu keluar. Neraka tak ada. Duduklah situ sampai bila-bila, kecuali dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan syafaat Nabi, mungkin akan dikeluarkan. Tapi kita tak tahu sama ada kita layak atau tak layak, sama ada kita dapat atau tak dapat. Memang ada hadis mengatakan bahawa ada orang Islam yang melakukan dosa dikeluarkan daripada neraka, tapi dia duduk dalam neraka dulu, dikeluarkan. Tiba-tiba nama dia dipanggil, dia keluar. Dia pun terkejut. Kenapa? Bukan dia terkejut macam mana, dia pun rasa seronok. Alhamdulillah, aku dapat keluar daripada sisaan ini. Sebab dari syafaat Nabi SAW. Nak kata tarikh itu, tak ada. Ada yang kekal dalam dia. Tak ada tarikh, tak ada masa, tak ada waktu yang tertentu. Kekal dalam tu. Kecuali yang dapat rahmat Allah, Allah nak tarik, itu hak Allah. Sebab itu, sebelum nyawa kita dijemput oleh Allah, bertaubatlah kita. Kita ada pintu taubat. Pintu kembali kepada jalan yang benar ini masih ada. Dengan sifat Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ghaffar ini apa? Sifat pengampun. Al-Afu, iaitu satu lagi itu Maha Pemaaf. Dan At-Tawwab, semua ni maknanya lebih sama. Sifat Allah Al-Ghaffar, Al-Afu, At-Tawwab. Sifat yang menunjukkan tentang pemaaf Allah,
pengampun Allah, penerima taubat, yang telah mengecualikan golongan tersebut. Sebab itu orang yang tadi Allah sebutkan, orang yang melakukan perbuatan zina, membunuh manusia yang tak dibenarkan, tolak tu apa, tolak daripada hak syirik tu tak boleh. Tolak syirik tu tak boleh. Dia tidak ada pengampunan kecuali dia bertaubat, dia mengucap kembali. Kalau taubat pun tak boleh. Orang syirik dia bertaubat, Allah tak terima kecuali dia mengucap balik. Mengucap balik, bersyahadah balik. Dan bila dia bersyahadah, dia segi amalan dia jadi baru. Inilah dia dah Islam 40 tahun, dia sembahyang dah 20 tahun, 30 tahun. Dia bersyirik kepada Allah. Amalan dia hangus. Amalan kebaikan dia itu hangus. Dosa dia kekal. Amalan dia hangus. Sebagai syirik dia. Amalan baik dia sebelum dia syirik hangus. Kemudian dia masuk Islam. Dia menyesal, dia masuk Islam. Dia mengucap balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dikira baru. Amalan catatan dia dikira mula balik. Hak lama tak kira. Betapa ruginya. Amalan yang dibuat dah berpuluh-puluh tahun menjadi habu. Sebab itu dosa syirik dia kena mengucap kembali. Minta ampun tak jadi. Dia pergi Mekah 10 kali pun, kalau dia syirik, dia bertaubat dengan pergi ke Mekah pun tak jadi. Dia kena mengucap balik. Pintu taubat Allah SWT terbuka untuk kita. Terbuka untuk hamba dia. Kerana Allah tak menzalimi kita manusia. Walaupun melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, apa kezaliman sekalipun, selain dari syirik, walaupun sebanyak buih di lautan, dosa manusia, Allah masih ada pintu taubat. Allah masih beri pintu taubat. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Nak menunjukkan kata sifat pengampun Allah. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah ganti kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Kerana dosa mereka itu Allah ampunkan. Allah berikan mereka itu pahala kebaikan. Sebab Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Dan sesiapa yang bertaubat serta mengamalkan amal soleh, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, harusnya bagi kita orang beriman apabila melakukan dosa, sama ada kecil, hendaklah segera bertaubat mohon kepada Allah Ta'ala. Dosa kecil ni segera kita bertaubat. Dari ambil semayang pun dah hilang dah, dah gugur dah pahala dosa kecil ni. Istighfar atau kita ambil semayang gugur. Kita ambil semayang uduk tu, gugur dah dosa-dosa kecil. Yang ada mata kita, telinga apa semua tu gugur. Mulut kita apa gugur dengan air wuduk ni. Kemudian dengan istighfar lagi, astagfirullahalazim, gugur dosa kecil. Tapi jangan kita terus melakukan dosa. Bila apa dosa kecil, tak apa dosa kecil. Dosa kecil ni macam lalat je, lalat hinggap je, kayak gitu je. Jangan kita kekalkan, kita menjadikan satu amalan. Dosa kecil ni duk jadikan amalan, duk buat, tak apa, kita anggap tak apa. Saya dengan istighfar aku hilang, dengan istighfar aku dosa ni hilang. Tak boleh buat begitu. Memang Allah Maha Pengampun, tapi bila kita dah istighfar, kita
Boleh-bolehnya kita, bukan seboleh, memang kita tak mau buat lagi. Dan jika kita takdirkan kita buat juga, kita istighfar. Tapi bukan sengaja-sengaja nak buat. Jangan jadi satu amalan dah. Allah ampun, dosa kecil ya, tak apa, buatlah. Saya kita istighfar. Itu salah. Seboleh-bolehnya kita jangan buat. Dan memang jangan buat. Kalau terbuat, istighfar. Dosa kecil ni pun kalau kita biar lama-lama dia akan menjadi besar. Titik dia satu titik kecil. Tapi lama-lama kalau banyak titik dia akan besar. Sebab tu istighfar selalu. Istighfar selalu. Minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi orang yang berdosa besar, dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi syarat. Ini dosa besar dia dah lain sikit. Istighfar pun istighfar, tapi tak terjadi saja dengan istighfar tu. Tak sempurna saja dengan istighfar itu. Dosa kecil, ya sempurna dengan istighfar. Tapi dosa besar, dia ada syarat dia. Untuk nak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar, syarat yang pertama, kata ulama, dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Dia tinggal terus dosa besar yang dilakukan itu. Macam contoh minum arak. Contoh. Minum arak, dosa besar. Main judi, dosa besar. Kemudian, dia meninggalkan perbuatan itu dan dengan meninggalkan tempat tu. Tempat tu jangan duk pergi lagi. Tempat dia duk main judi, tempat dia duk minum arak, jangan pergi lagi. Walaupun dia dah bertaubat, dia tak minum, dia bertaubat dah, jangan pergi lagi tempat tu. Jauhkan diri dari tempat itu. Walaupun kawan-kawan yang ada di situ, jangan dia pergi tempat tu. Ini syarat taubat. Dipanggil taubat nasuha. Mengelak diri dari berjumpa dan bersahabat dengan orang yang masih dalam maksiat. Mengelak diri. Cuba elak diri. Jangan duk kawan dengan orang yang duk buat benda maksiat tu, kita elak diri. Takut terpengaruh. Bukan kita mengelak itu nak menghina dia, tak. Takut kita terpengaruh dengan ajakan itu. Takut dia mengajak kita. Sebab orang kita ni dah terlibat lama dengan maksiat. Tiba-tiba kita nak tinggal ni, satu benda juga. Satu kita kena mujahadah. Jihad dalam jiwa kita juga. Kadang, kehendak nafsu tu nak hendak lagi. Tapi kita taubat, kita tu kuat. Maka Alhamdulillah, menang ke arah kemenangan ini. Menang ke arah petunjuk Allah ini. Tapi jika ada orang nak menyeru kita ke arah kebaikan, benda jahat tu, dia akan pergi, mudah pergi balik. Sebab bekas-bekas tu masih ada dalam diri kita. Kita nak buang bekas-bekas maksiat itu. Sebab itu kita jauhkan diri dari sahabat-sahabat. Kalau sembang begitu, yalah. Bukan kata kita nak tak mau berkawan langsung, tak. Jangan dekat sangat-sangat, jangan rapat sangat. Jangan sampai dia lagi salam kat kita, kita tak jawab, tak boleh. Itu sahabat, kawan. Tapi nak kata berkawan rapat, tak. Kita merenggangkan diri. Kecuali dia pun dah bertaubat, Alhamdulillah. Nak menunjukkan bahawa kita tak mau dah. Begitu. Satu kisah berlaku yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad Al-Khudri. Kisah berlaku pada seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Berlaku pada bukan zaman Nabi Muhammad. Zaman sebelum Nabi Muhammad. Zaman Bani Israel. Kalau silap zaman Nabi Musa AS. Dia membunuh 99 orang dan akhirnya dia ingin bertaubat dan berjumpa dengan seorang, dan akhirnya dia nak bertaubat dan dia berjumpa dengan seorang rahib. Ahli kitab. Rahib ni ahli kitab. Alim lah. Dia pun berasa nak bertaubat, dia pun berjumpa ahli kitab. Ini zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh riwayat kisah ni, Nabi cerita. Nabi cerita, diriwayatkan oleh Sa'ad Al-Khudri. Lalu dia jumpa orang rahib tu, dia kata, saya dah menyesal. Saya tak mau buat lagi.
Agama apa pun tidak ada. Kalau orang yang betul ikut ahli kitab, mengikut agama. Kalau ahli kitab dulu, ahli kitab yang betul-betul ikut agama Taurat, Injil, itu ahli kitab. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Ahli kitab yang betul-betul beriman dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Itu orang yang baik. Bahkan dulu diboleh kahwin. Orang Islam kita ni boleh kahwin dengan anak ahli kitab. Boleh kahwin, sah. Sebab mereka juga adalah Islam dan mengikut ajaran kitab mereka yang asal. Boleh kahwin. Dah tak ada dah ahli kitab. Tak ada dah. Sebab kitab sekarang ni sudah diubah. Sudah diubah. Itu panjang cerita lah. Yang ada ni bukan kitab Injil yang betul, yang asal. Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Taurat pun bukan kitab Taurat yang betul. Seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa. Semua kitab itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah diangkat. Tidak ada lagi. Beliau akhirnya dia bertaubat, dia jumpa seorang rahib. Bila rahib tu kemudian mengatakan, dia bertanya kepada rahib tu bahawa adakah taubatnya diterima oleh Allah. Dia telah bunuh 99 ni. Rahib tu jawab apa? Bahawa dosa kamu ni Allah tidak akan diampun oleh Allah. Banyak sangat dah kamu bunuh ni. 99 orang. Inilah rahib yang tak faqih dalam ilmu. Seorang rahib yang tidak mendalami ilmu. Tak faqih. Bila dia jawab begitu, pemuda tadi, orang yang ganas. Sifat dia yang ganas. Dia nak bertaubat. Tiba-tiba dalam saat yang macam tu, orang dia rahib tu kata macam tu. Akhirnya dia bunuh lagi rahib tu. Jadi marah. Cukup 100. Dan akhirnya dia menyesal lagi. Penyesalan tu tetap ada. Hak tadi ni sebab dia terlampau marah. Sebab dia kata Tuhan tak ampun. Rahib ni sebab rahib yang tak faqih ilmu. Ada dosa kamu banyak, dosa sangat, mana Allah nak ampun. Ini orang yang tak faqih, tak mendalami ilmu. Akhirnya dia pergi berjumpa pada seorang yang pemuda yang alim. Dia tak rahib, dia bukan macam rahib tadi. Dia pemuda yang alim. Dia mana dia faqih. Ilmu, dia mendalami ilmu dan dia alim, dia faham ilmu dia dan beramal dengan ilmu dia. Pemuda itu bertanya soalan kepada dia seperti tanya pada rahib tadi. Lalu pemuda itu disuruh meninggalkan tempatnya. Lalu orang yang muda tu, yang dijumpa tu, pemuda yang alim yang dijumpa tu, dia kata kamu kena tinggal tempat duduk kamu. Kamu duduk di mana? Tinggal kampung kamu. Jangan duduk di situ. Hijrah lah. Orang nak hijrah. Dan pergi satu tempat yang boleh mengubah diri kamu. Carilah tempat benar-benar sesuai. Cari perkampungan yang sesuai dengan jiwa kamu. Yang tempat tu jauh dari suasana yang tak baik. Bi'ah yang tak baik. Persekitaran yang tak baik. Kena hijrah. Jangan duduk tempat tu lagi. Kalau kamu nak bertobat ni. Kalau kamu bertobat, duduk tempat tu juga, kamu akan terikut balik. Akhirnya, dia pun buat macam mana dikatakan oleh pemuda yang alim tadi. Dia pun meninggal tempatnya dan nak berpindah. Dia nak berpindah. Nak pergi cari satu tempat yang boleh mengubah diri dia. Cari satu kampung yang sesuai. Tempat penempatan yang sesuai dengan jiwa dia nak taubat ni. Tak boleh duduk dah kau tempat kediaman yang lama itu. Akhirnya dalam perjalanan tersebut dia meninggal dunia. Dalam dia nak hijrah, nak pindah tu dia meninggal dunia. Maka terjadilah dua perebutan antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Malaikat nak ambil nyawa, nak angkat dia. Malaikat azab nak ambil dia, bawa pergi ke tempat azab. Bawa ke tempat roh yang jahat. Roh tempat simpanan orang-orang yang jahat ni ada satu tempat. Kemudian roh yang baik ni nak bawa pergi tempat yang elok. Aliyin, roh tempat simpanan roh ni nama dia
Illiyin. Tempat apa nama kebaikan, tempat simpanan catatan amal baik. Illiyin. Nak bawa tempat yang baik, satu lagi nak bawa ke tempat yang tak baik. Amalan yang baik itu nak bawa ke tempat illiyin. Yang tempat yang amalan yang tak baik, catatan yang tak baik itu nak bawa ke tempat yang tak baik lah. Dipanggil apa? Allahu Akbar. Rasul saya lupa dah. Yang 7 tempat simpanan dia tu 7. Bawah 7 petala bumi ni. Tempat simpanan yang tak baik tu. Allah simpan catatan di situ. Busuk. Tempat catatan amalan baik tu harum. Sebab nanti akan dikeluarkan buku-buku catatan itu daripada tempat itu. Kita kata macam gudang. Dia berebutlah dua malaikat ini. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan seorang malaikat lagi, yang ketiga datang untuk menyelesaikan masalah mereka berdua malaikat ini. Lalu diarahkan, Allah kata, Allah mengarahkan malaikat supaya mengukur antara rumah dia dengan tempat dia nak pergi. Mengukur rumah dia dengan tempat dia mati. Begitu. Mengukur jarak rumah dia dengan tempat dia mati, dan mengukur tempat dia mati dengan tempat dia nak pergi. Mana dekat? Bila ukur-ukur, dia tinggal rumah dia, jarak rumah dia, jalan kaki dari rumah dia tu dah jauh. Dan tempat dia nak pergi tu dah dekat. Tempat penempatan yang nak pergi tu, yang nak duduk tu dah dekat. Maka baik dia tu diambil oleh, maknanya kebaikan dia tu ada. Dikira sampai tu. Jarak pun. Dia dah jalan jauh dah ni. Dia nak hijrah sungguh lah ni. Kemudian nak sampai dah. Tak jauh dah dengan tempat dia nak pergi tu. Berbanding dengan dia jalan jauh dah daripada rumah dia tu. Maka akhirnya dibawa ke tempat rahmat. Allah terima taubatnya. Dia menyesal sungguh-sungguh lah tu. Sampai tinggal. Kalau dulu tinggal rumah. Kita tidaklah, tak perlulah tinggal rumah. Taubat sungguh-sungguh. Tinggal perbuatan itu. Syarat yang kedua ialah menyesali dosa yang telah dilakukan. Dia menyesal sungguh-sungguh. Penyesalan tersebut dengan penyesalan yang rasa sedih, kecewa. Dan apabila mengenang kembali dosa maksiat dilakukan itu, dia kecewa. Dia rasa sedih, dia rasa menyesal. Lau amiltum al-khataya hatta tablugha as-sama' thumma nadimtum lataballahu alaikum. Hadis hasan. Rasulullah mengatakan bahawa kalau kamu melakukan kesalahan, dosa sehingga memenuhi langit, dosa kamu itu, kemudian kamu menyesal di atas kesalahan kamu, nescaya Allah menerima taubat kamu. Ini menunjukkan bahawa betapa pemurahnya, rahmatnya Allah, pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memenuhi langit dosa kita, Allah terima. Syarat yang terakhir taubat nasuha adalah berazam dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Berazam sungguh-sungguh ni. Dia dengan Tuhan lah. Kita tidak tahu, dia kadang-kadang dengan manusia dia boleh kata lagi, aku tak buat dah, aku taubat nasuha dah. Ya, kita terima segi zahirnya, terima, alhamdulillah, syukur, terima kasih, alhamdulillah, ya Allah, syukur kawan aku ni dah berubah. Tapi yang sebenar hakikat betulnya, dia hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berazam sungguh-sungguh tak akan mengulangi perbuatan itu. Seperti dia lakukan contoh zina ke, judi ke, dia tak mau dah. Dia jauh dah perkara itu. Dan dia ikhlas betul-betul nak kembali kepada Allah. Dan jika dia bersangkutan dengan sama makhluk, jika dosa itu bersangkutan sama makhluk, ulama telah menambah syarat yang keempat, iaitu hendaklah mengembalikan barang yang telah diambilnya.
yang pernah diambilnya. Kalau dia pernah mengambil benda-benda barang orang, ganti balik. Ganti balik. Ataupun menggantikan kembali jika barang itu rosak. Ganti balik. Kalau dah cari tak jumpa, tuan yang kita buat salah itu, kita wakaf lah. Kita cari waris yang tak jumpa. Sesungguh kita cari ni. Cari sesungguh ni. Jadi kita kena duit tu, kita wakafkan duit itu. Jariahkan duit itu. Untuk nak atas namanya, kita buat wakaf. Kita jariahkan duit itu. Kita buat wakaf untuk dia. Pahala tu sampai kepada dia. Walaupun dia duduk di mana pun, sampai. Sadaqatun jariyah. Buat jariyah. Sampai pahala. Mengalir pahala pada dia. Masjid, bina masjid. Berkekalan. Yang benda berkekal lah. Nak bagi pahala kekekalan ni, kita benda kekal lah. Masjid. Sebab masjid ni selagi orang guna, pahala tu sampai. Tak menambah orang nak buat masjid, kita bagi duit. Bagi. Tak kira tempat mana pun, tak kira. Tak semestinya kampung kita. Kampung kita ni dah masjid elok dah. Kita bagi yang baru nak buat. Kalau kita beli sejadah ni, sejadah banyak dah. Kadang-kadang ada juga orang beli sejadah, betul. Tapi sejadah ni banyak dah. Kadang-kadang orang lipat saja ya. Hak kita sedekah tu orang lipat saja, orang tak guna. Sayang juga. Quran satu. Quran memang bagus. Alhamdulillah. Memang bagus. Paling bagus. Tapi tempat kita ni Quran masjid kita banyak dah. Kadang-kadang tak baca apa dah, baca hak lain. Hak Quran kita jariah tu tak baca. Kita pergi bagi pada tempat yang hak perlu sungguh tu. Tempat kita dah banyak dah, kita bagi yang perlu. Hak Quran tak ada. Ada tempat-tempat yang Quran tak ada. Perlu Quran. Hak tu kita bagi. Jangan kita bagi tempat kita saja. Tempat kita ni dah ada dah. Kecuali tempat kita tak ada. Boleh lah. Sejadah pun tak ada. Kipas angin pun tak ada. Kipas angin ni dia boleh, tapi dia kalau segi jariah berkekalan lama ni, kita ni bukan nak jariah selalu untuk dia tu, nak bagi berkekalan. Quran lah. Quran ni gunakan selama lama. Lama lah. Jarang lah rosak, tapi Quran lama pun orang baca. Quran. Hantar mana-mana. Supaya pahala sampai pada yang kita buat salah itu. Thumma taba alaihim liyatubu innallaha tawwabur rahim. Benar, Allah akan menerima taubat. Apabila kita melakukan perkara-perkara yang tersebut, maka Allah kata, aku terima taubat kamu. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat dan serta beriman dan beramal soleh. Kemudian dia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya. Inilah perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Sebab itulah Allah bagi peluang kat kita banyak. Allah bagi peluang kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suka, Allah sayang kepada kita. Kita pula bertaubat, Allah suka kepada kita. Yang berlaku masalah sekarang ni, dunia ni apa berlaku ni adalah kerana kita sendiri yang buat salah. Bertaubatnya tidak. Kadang-kadang bertaubat buat balik. Kadang-kadang taubat main-main. Kadang-kadang sudah gurau agama macam-macam, yang lawak-lawak yang berkaitan dengan agama. Kadang-kadang kerosakan dunia ini kita sendiri yang merosakkan alam ini. Seperti Allah sebut, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini juga berlaku kerosakan di muka bumi ini, berbagai bala bencana ini, di darat ke, di laut ke, Allah kata, dengan sebab dilakukan oleh tangan-tangan manusia, oleh manusia itu sendiri. Bila berlaku itu, Allah nak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk mereka lakukan. Sebab kerosakan itu kamu buat, akhirnya berlaku oleh bencana. Supaya kamu insaf. La'allahum yarji'un. Mudahan dengan itu kamu insaf. Kamu teraka,
tanah, bukit, lautan, bukit. Contoh. Akhirnya berlaku tanah runtuh. Contoh. Sebab apa? Penerokaan yang secara tak dibenarkan, secara haram. Contoh. Sebab tangan manusia. Buatan manusia sendiri. Menerokan tanah dengan cara yang haram. Akhirnya runtuh tanah. Kadang-kadang berlaku macam-macam lah. Berlaku macam-macam. Penerokaan yang tidak mengikut undang-undang ni. Segala yang berlaku itu atas perbuatan manusia sendiri. Begitu juga di laut. Dengan tumpahan minyaknya. Minyak-minyak dibuang di dalam laut. Sebagai curahan minyak, asid, toksid dan sebagainya. Sungai-sungai juga begitu. Laut pun begitu. Akhirnya jadi mangsa apa? Ikan. Kita pula makan ikan itu. Akhirnya jadi penyakit pada manusia. Jadi kerosakan itu berlaku sebab apa? Sebab manusia sendiri. Bila kita ada sifat ingat kepada Allah, kerosakan yang berlaku di dunia ini adalah buatan kita sendiri. Kita sendiri yang buat. Kita main-main. Dengan kata-kata Allah kita main-main. Allah kata jangan buat, kita duk buat. Ni yang terbaru saya, Allahu a'lam lah, saya terdengar satu viral dan banyaklah ustaz-ustaz duk ulas. Ada ustaz duk ulas, seorang ustaz duk ulas, bagus dia ulas. Dia cerita ada seorang yang selebriti lah, mungkin tuan-tuan kenal, saya tak mau sebut nama lah. Kadang orang panggil diva, tak diva lah, Allahu a'lam lah diva apa. Bila ditanya dalam satu satu rancangan tu, dia tanya apa akan dijawab oleh inilah lelaki ni. Apa yang kamu akan jawab? Saya akan jawab, saya tak mahu sebut nama. Apa yang saudara akan jawab nanti bila bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Soalan itu tanya kepada dia. Orang tanya kepada dia. Apa yang kamu akan jawab? Jika bertemu nanti dengan malaikat Munkar dan Nakir. Kita pun kalau ke segi nak dengar, kalau kita dengar, saya tak dengar majlis tu cuma viral tu. Tengok viral dan majlis secara langsung tak tengok. Kalau kita tengok secara live ni, apa kita kata? Tentu dia akan jawab, bertaubatlah, minta ampunlah, menyesallah perbuatan dia dulu. Minta ampun kepada Allah. Kita anggap begitu terbit dari mulut orang. Kita mulut manusia semua. Tapi apa terbit dari mulut selebriti ni? Yang dikatakan selebriti ya diva ke apa ini? Dia kata, jika aku bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, nanti aku akan sound dia supaya tibai kamu dulu. Dia boleh buat sound malaikat pula. Dia boleh sound malaikat Jibril. Dia boleh sound malaikat Munkar Nakir. Sound ni makna kita kata seolah macam arah. Aku akan sound dia untuk tibai ayah kamu dulu. Tibai kamu dulu. Maksudnya aku akan arah malaikat tu untuk tibai kamu dulu. Adakah boleh jawab begitu? Main-main dengan malaikat. Allahu Akbar. Bab alam akhirat, bab syurga neraka, bab al-kubur. Jangan main-main. Jangan lawak-lawak. Sehingga kan seorang sahabat Rasulullah SAW, saya tak ingat nama dia, ketika dia duduk, dia berdiri dengan sahabat-sahabat yang lain, datang orang usung mayat tu, tiba-tiba ada sahabat dia yang ketawa. Usung mayat depan tu, depan mereka. Lalu ada sahabat yang macam ketawa-ketawa lah. Macam duk sembang-sembang sampai ketawa-ketawa tu. Dia marah. Ketawa tu bukan ketawa kanda tu tak. Bukan ketawa pada si mati tu tak. Tapi dalam tak menghormati mayat.
yang lalu depan tu. Duk bergurau belakang lagi. Dia tegur. Aku tak bercakap dengan kamu hari ini. Aku tak akan bercakap. Kerana perbuatan kamu itu tak menghormati mayat tadi. Yang lalu depan kita tadi. Kita kena hormat. Ini orang yang tu orang mati, manusia yang mati kita kena hormat. Ini dengan malaikat duk main-main. Nak sound malaikat tu pula boy. Suruh piti baik kita dulu. Malaikat tu siapa? Kita siapa? Agaklah saya berdoa lah mudah-mudahan manusia ini segera bertaubat kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah. Jangan gurau-gurau benda-benda yang berkaitan dengan alam gaib. Jangan. Syurga, neraka, alam kubur. Jangan jadi senda gurauan. Dia berkata sambil gelak pula tu. Dia katakan pula, seorang ustaz tu kata, dia cakap, masa dia cakap tu dia sambil gelak. Mana gurau lah tu. Gurau tak kena tepat. Inilah berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Ini pun masalah juga. Itulah dikatakan sekarang kita hidup dalam zaman yang penuh macam-macam. Kita hidup dalam zaman yang macam-macam ragam dan kita pilihlah kehidupan kita, coraklah kehidupan kita, ahli keluarga kita yang ada, adik-beradik kita, sahabat handai kita ni. Pilihlah tempat suasana yang baik. Kita hidup dalam masyarakat yang baik. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kumpulan yang duduk dalam keadaan yang masyarakat yang penuh dengan maksiat. Yang kata-kata yang keluar, kata-kata maksiat. Jangan ada. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahanlah Allah beri rahmat kepada kita sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Anak isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Jauhilah kami dari penyakit COVID yang melanda ini, ya Allah. Dan sekalian ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan keluarga kami yang meninggal, ya Allah, Kau lapanglah kubur mereka, ya Allah. Engkau berilah pengampunan kepada mereka, ya Allah. Kau jadikanlah kubur mereka, ya Allah, salah satu kebun syurga, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kubur mereka salah satu gaung beragung api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah ketika mana ajal kami nanti, ya Allah. Engkau ambillah dengan mudah, ya Allah, dengan lembut, ya Allah. Permudahkanlah ajal kami di ketika mana hayat kami di akhir hayat kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami di kalangan ahli Al-Quran, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Jadilah kami di kalangan ahli Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Jika Engkau tak mengampunkan dosa kami, nescaya kami termasuk kalangan orang yang rugi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami bersalah kepada manusia-manusia, ya Allah. Kami bersalah kepada sahabat handai kami, ya Allah. Yang tidak kami sempat minta ampun, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami mengadu, ya Allah. Hiduplah kami dalam ketaatan padamu, ya Allah. Hiduplah kami dalam ketaatan pada perintah Rasulmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiduplah kami dalam keadaan kami bersentiasa beragama, ya Allah. Hidup dalam keadaan beragama, ya Allah. Mendalami agama, ya Allah. Jadilah kami orang yang sentiasa berintegriti, ya Allah. Yang beramanah, ya Allah. Yang bekerja kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala amalan kerja kami ini, ya Allah, sebagai catatan amalan kebaikan yang dapat memasuki syurga-Mu, ya Allah. Serta dapat menghindari daripada kami memasuki neraka-Mu, ya Allah. Kami takut api neraka-Mu, ya Allah. Kami takut api neraka-Mu, ya Allah. Kami takut api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ketahui, ya Allah, amalan kami sedikit, ya Allah. Amalan kami sedikit, ya Allah. Amalan kami sedikit, ya Allah. Tapi berilah peluang, ya Allah, pada kami, ya Allah, untuk kami masuk syurga-Mu, ya Allah. Kerana jika tidak kami masuk syurga-Mu, ya Allah, nescaya kami akan ditempatkan dalam neraka-Mu, ya Allah. Maka janganlah, ya Allah. Janganlah, ya Allah. Janganlah masuk kami dalam neraka-Mu, ya Allah.
Kasihanilah kami dan ahli keluarga kami, ya Allah, serta sahabat andai kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, kami juga bermunajat padamu, ya Allah. Saya bermunajat padamu, ya Allah. Kasihanilah adik saya, ya Allah, Salmiah Abdullah, ya Allah. Sembuhlah penyakitnya, ya Allah. Sembuhlah penyakit Ustazah Salmiah binti Abdullah, ya Allah, yang telah lama sakit, ya Allah, yang tidak dapat berjalan, ya Allah. Ya Allah, sembuhlah penyakitnya, ya Allah. Ustazah Salmiah binti Abdullah, ya Allah. Ya Allah, beri kami redha, ya Allah, dalam segala apa ketetapan yang telah tetapkan, ya Allah. Kami redha, ya Allah. Kami redha dengan ujian-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan dia diberi kesabaran, ya Allah. Engkau ampunlah dosanya, ya Allah. Engkau ampunlah dosanya, ya Allah. Di atas ujian yang Kau berikan itu, ya Allah, Engkau menghapuskan dosa-dosa, ya Allah, di dunia ini, ya Allah. Dengan kesabarannya itu, ya Allah, Engkau hapuskan dosa-dosanya, ya Allah. Dan Engkau tambahlah pahala kepadanya, ya Allah. Ya Allah, Kau sembuhlah, ya Allah, supaya dapat berjalan kembali, ya Allah, dan dapat bertugas kembali, ya Allah, untuk mengajar anak-anak bangsa, ya Allah, untuk agamamu, ya Allah. Ya Allah, sembuhlah penyakit adikku, ya Allah, Salmiah binti Abdullah, ya Allah. Telah lama, ya Allah, dia menderita, ya Allah. Berilah dia kesabaran yang tinggi, ya Allah. Berilah dia kesabaran yang tinggi, ya Allah. Ya Allah, aku merayu kepadamu, ya Allah, sembuhlah adikku, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.